Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil hadil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat bertemu buat kali yang ke-8, siri yang ke-8. Kita membincangkan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan kepada syurga yang didambakan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan peluang ini, maka kita manfaatkanlah dengan sebaik yang mungkin. Moga-moga pengisian kita pada petang ini diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada petang ini kita akan memasuki bab yang ke-10, bab yang ke-11 dan juga bab yang ke-12. Jadi bab yang ke-10 ini lihat pada muka surat 45, ya, muka surat nombor 45 yang bertajuk masakin, dia panggil maskan, tempat tinggal yang Allah sediakan di dalam syurga. Ini bab yang ke-10. Bab yang ke-11 yang berada pada muka surat nombor 48. InsyaAllah kita akan memperincikan lagi bab yang ke-10, iaitu bab yang ke-11. Allah menceritakan ada bangunan yang tinggi yang Allah jadikan di dalam syurga. Nanti kita akan bincangkan siapa yang berada di tempat yang tinggi, bangunan yang berada di tingkat yang paling tinggi, dan bagaimana orang-orang di bawah melihat orang-orang yang ada di tingkat atas. Dalam syurga ada tempat tinggal yang berbentuk bangunan-bangunan yang bertingkat-tingkat. Kita akan bincangkan insya-Allah pada bab yang ke-11. Pada bab yang ke-12, jika kita sempat tapi kita sasarkan, kita akan masuk sedikit pada bab yang ke-12. Kita nak bincangkan tentang tingkatan, kita panggil darjat, perbezaan kedudukan di dalam syurga. Tingkatan ad-darajat fi jannah, tingkatan di dalam syurga. Salah satu cara kita nak tahu perbezaan tingkatan, kita boleh lihat, kalau kita bincang bab 11 tadi, kita boleh lihat dari sudut siapa yang berada pada tingkat yang tinggi, itu bermakna darjatnya tinggi. Kalau contoh bangunan tu ada 100 tingkat, kan? Kalau ada orang berada di tingkat yang ke-100,
kita berada pada tingkat yang ke-90. Bermakna darjat kita itu kurang daripada darjat orang yang berada pada tingkatan yang ke-100. Salah satu caranya melihat pada bangunan yang mana, tingkat yang berapa yang mereka berada. InsyaAllah sekejap lagi kita akan buktikan melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berpatah semula kepada bab yang ke-10, muka surat nombor 45. Jadi itulah 3 bab hala 7 pengisian kita pada petang ini. Ya, insya-Allah sasarannya. Cuma bab 12 tadi kupasannya panjang, kita mungkin akan masuk sedikit maklumat pada bab yang ke-12. Baik. Bab yang ke-10 ini Allah Ta'ala menggunakan perkataan masakin. Tempat tinggal dia panggil maskan. Tempat tinggal dia panggil maskan. Itu kalau orang bertanya dalam bahasa Arab kan, di mana kamu tinggal, ditanya. Aina taskun, dia kata. Di mana kamu tinggal. Jadi maskan adalah tempat tinggal. Penyebutan perkataan maskan, iaitu tempat tinggal, di dalam Al-Quran hanya terdapat pada 2 ayat sahaja. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan menggunakan perkataan maskan. Tempat yang pertama, kedudukan ayatnya yang pertama adalah dalam surah Taubah ayat nombor 2. Tempat yang kedua adalah pada surah Shaf ayat yang ke-12. Maknanya kalau nak cari perkataan maskan, hanya ada pada 2 tempat sahaja di dalam Al-Quranul Karim. Apa itu maskan? Maskan iaitu tempat kediaman, tempat tinggal. Jadi kita baca ayat yang pertama, ayat 72 dalam surah Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah telah menjanjikan. Wa'ada maknanya Allah telah menjanjikan. Ya. Kalau tuan jumpa di dalam Al-Quran perkataan wa'ada, kebanyakannya wa'ada tu apa? Adalah janji. Perkataan wa'ada tu adalah janji. Jadi kalau dalam Quran perkataan wa'ada, janji, kebanyakannya merujuk kepada janji kebaikan. Janji Allah nak beri balasan yang baik. Namun begitu ada juga ayat kalau Allah guna wa'ada, janji, dikaitkan juga dengan janji diberikan balasan yang buruk. Tidak semua perkataan wa'ada, janji, hanya dikaitkan dengan janji baik, tetapi ada juga dikaitkan dengan janji yang buruk. Namun begitu, kebanyakan perkataan wa'ada dalam Quran merujuk kepada janji yang baik seperti ayat ini. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman, lelaki yang beriman, wal mu'minin wal mu'minat, dan perempuan yang beriman. Okey. Allah janji apa? Janji Allah kepada orang beriman, lelaki yang beriman dan perempuan beriman ini diterangkan dengan lebih terperinci pada potongan ayat selepasnya. Kalau mula-mula Allah sebut umum je, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat, Allah telah menjanjikan kepada orang beriman, lelaki dan perempuan.
Tapi Allah tak sebut janji apa. Pada potongan ayat selepas itu Allah menyebutkan janji yang pertama yang Allah nak beri kepada orang yang beriman lelaki dan perempuan. Yang pertama, jannatin tajri min tahtihal anhar. Janji yang pertama iaitu Allah janjikan syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu janji yang pertama Allah bagi. Di bawahnya tu merujuk kepada bawah apa? Sudah pasti di bawah syurga itu, di bawah tempat tinggal yang mereka diami itu, di bawah tu nanti akan mengalirnya air-air sungai. Air sungai itu pula boleh digunakan untuk apa? Tuan-tuan pernah kan melihat tempat yang di bawahnya lalu air. Ada kadang-kadang ada chalet di atas air kan, kadang-kadang ada rumah di atas air kan, so air mengalir di bawah dia. Okey. Air yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu nanti kita akan bincangkan. Sungai itu bukan sekadar untuk memberikan satu pandangan suasana yang sangat cantik, bukan sekadar itu. Tetapi nanti sungai itu juga kita akan bincangkan pada tajuk minuman. Sungai itu juga boleh dijadikan sebagai sumber minum. Itu yang pertama yang Allah perincikan janjinya. Lepas tu syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai tadi tu. Yang kedua Allah kata khalidina fiha. Khalidina fiha. Maksudnya bukan sekadar dapat syurga yang di bawah sungai, tetapi mereka ni buang huruf K tu, mereka kekal di dalam syurga itu. Inilah keabadian yang kita nak cari. Iaitu apa? Kekal berada di dalam syurga. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala janjikan adalah wa masakin. Inilah perbincangan kita. Jumpa perkataan wa masakin. Dan Allah sediakan juga tempat-tempat tinggal. Setiap orang dia ada tempat tinggal. Nak tinggal dekat mana? Dia masuk syurga, dia akan dapat syurga di bawahnya mengalir air-air sungai. Lepas tu duduk dalam syurga tu kekal abadi, tak keluar-keluar dah. Kekal di dalamnya. Lepas tu apa lagi yang Allah sediakan? Tempat tinggal. Tapi tempat tinggal dia tu bentuknya bagaimana? Allah kata thayyibatan. Tempat tinggal yang baik. Tempat tinggal tu maksudnya Allah sediakan tempat tinggal tu tempat tinggal yang baik. Dari sudut design dia, layout dia, bentuk dia, Allah yang buat, Allah yang sediakan, pasti dia baik. Kan? Tuan-tuan tengok style apa Allah akan beri. Tempat tinggal yang baik. Kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, tempat tinggal tu syurga ni ada yang dibuat di luar, di dalamnya itu ada daripada perak, ada daripada emas. Itu di antara perincian maksud baik di situ. Kemudian Allah sediakan janji yang lain apa? Tempat tinggal tu mana? Fi jannatin aden. Di dalam syurga Aden. Kita telah kupas apa maksud Aden ni. Aden ni maksudnya dia adalah sifat bagi syurga itu, yang syurga tu memang tempat kediaman. Jadi kita nak tinggal selama-lama dalam tu, mesti Allah sediakan tempat tinggal yang baik. Lepas tu perincian yang lain bagi janji Allah yang lain adalah waridwanum
minallahi akbar. Janji Allah yang lain, Allah kata serta, iaitu dan keredaan daripada Allah yang lebih besar kemuliaannya. Di sini perincian janji Allah yang lain. Maksudnya mula-mula Allah cerita pasal syurga kan. Dapat syurga, lepas tu dalam syurga tu ada tempat tinggal, lepas tu dekat syurga tu, selain daripada syurga tu, Allah sebut akan dapat keredaan daripada Allah. Dan redha Allah itulah yang lebih besar kemuliaannya. Nampak tak perkataan? Yang lebih besar kemuliaannya. Minallahi akbar. Kenapa redha Allah dia disebut selepas nikmat syurga ni? Selepas Allah sebut nikmat syurga, kekal di dalamnya, ada tempat-tempat tinggal yang indah. Menunjukkan apa? Okey. Untuk lebih faham redha Allah lebih besar kemuliaannya, lebih besar daripada nikmat syurga tu sendiri. Syurga tu dah memang nikmat Allah dah. Kan? Tetapi selain syurga tu ada lagi nikmat lain, iaitu adalah redha Allah. Kenapa redha Allah tu lebih besar daripada nikmat syurga? Kerana syurga ini ia adalah berasal daripada redha Allah. Tetap. Apa saja kebaikan ia akan berpunca daripada Allah redha. Tetapi redha Allah itu sendiri adalah lebih besar daripada nikmat syurga. Jadi untuk kita kukuhkan redha Allah tu lebih besar nikmatnya, nilainya daripada nikmat syurga tu, maka saya nak bawa kita semua terus kita pergi kepada bab 30. Saya minta saudara perempuan buka bab 30. Bab 30 pada muka surat 152. Terus kita muka surat 152. Dua bab yang terakhir ya pada modul tajuk syurga ni, kita tengok tajuk nikmat terbesar bagi penghuni syurga. Kita terus pergi kepada tajuk ni. Tapi kita tak ulas semua. Kita ambil hanya ulas satu nikmat daripada dua nikmat besar yang Allah beri kepada penghuni syurga. Dia sebab mungkin kita ingat hanya syurga itu saja nikmat Allah yang paling tinggi bagi orang beriman. Tidak. Sebenarnya Allah memberikan keredaan dia itu sebenarnya lebih besar daripada nikmat syurga. Sebab ayat tadi sebut seperti itu. Itu ayat Quran. Jadi kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih untuk mengukuhkan bahawa redha Allah itu lebih besar pemberian Allah daripada nikmat syurga. Okey, tuan-tuan jumpa muka surat 153. Ada nota? Ada. Okay, alhamdulillah. Okey, kita terus pergi kepada hadis ni. Okey, kena tulis berapa hari bulan apa yang kita belajar pada hari ni. Hari berapa bulan? 24 kan? Tulis dekat muka surat 153 dekat nota tu. Kita dah belajar pada 24 hari bulan 1 2022. Sebab nanti waktu kita sampai bab 30 kita tak kupas dah. Kita hanya minta tuan-tuan ingat semula yang pernah belajar pada 24 hari bulan 1. Jadi kita tengok hadis ini. Menurut Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi, saya sering kali sebut dalam kotak ni sebenarnya adalah lafaz salawat dan salam ya, sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna Allah yaqulu li ahli al-jannati ya ahlal jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni syurga. Apa yang Allah berfirman, apa yang Allah berkata-kata kepada penduduk syurga, penghuni syurga. Allah kata, apabila Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berkata-kata, penghuni syurga jawab apa? Labbaika Rabbana wa sa'daika wal khairu fi yadaika. Mereka, penduduk syurga pun menjawab. Kan? Sebab Allah memanggil penghuni syurga, ya ahlal jannah, wahai penghuni syurga. Penghuni syurga pun terus menjawab, kami penuhi panggilanmu dengan penuh kegembiraan, wahai Rabb kami. Sesungguhnya kebaikan berada di kedua tanganmu. Jadi penghuni syurga ni dia menyahut panggilan Allah dengan memuji dan membesarkan Allah. Kan? Kerana penghuni syurga, mereka dah rasa dah. Kan? Mereka dah lalui nikmat syurga tu. Sebab tu mereka tahu kebaikan itu, ia berada di kedua tangan Allah. Lalu Allah bertanya. Allah bertanya. Kata Nabi SAW, Allah bertanya apa? Ala u'tikum afdala min dhalika? Allah Ta'ala tanya soalan. Apakah kamu semua telah puas? Allah Ta'ala tanya. Ataupun dalam kalau kita baca pada, jadi maafkan saya ni, ayat ni dia kat sini, hal raditum, dia kata, Allah bertanya, hal raditum maksudnya apakah kamu semua telah merasa redha, maksudnya telah merasa puas? Apa jawapan ahli syurga? Mereka mengatakan, wa ma lana la narda ya rabbi wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Mereka jawab apa? Mereka menjawab, apa yang tidak membuatkan kami puas, wahai Rabb kami, sedangkan engkau telah beri kepada kami sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada seseorang pun di antara makhlukmu. Ahli syurga ni, mereka menjawab, ya Allah, kami redha sangat, kami puas sangat. Sebab apa yang kami dapat ni tak pernah dibagi kepada orang sebelum itu. Kalau tuan masih ingat kan waktu kita belajar bab ciri-ciri syurga dulu, kalau masih ingat, yang mana kita belajar gambaran nikmat syurga itu seperti mana Nabi kata, kita tak pernah terfikir nikmat tu, tak pernah terlintas di hati kita, tak pernah kita dengar. Kan? Apabila masuk syurga, kita akan dapat bukti seperti mana yang Nabi pernah sebutkan sebelum ini. Yang sebelum ni kan Allah Ta'ala kata Allah nak rahsiakan. Kan Allah nak bagi kejutan kan. Fala ta'lamu nafsun. Kan seperti dalam surah Sejadah tu. Jadi penghuni syurga jawab, kami dah puas dah. Lepas tu apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu lagi? Allah Ta'ala mengatakan, okay, Allah Ta'ala berfirman, ala u'tikum afdala min dhalika? Okay, Allah Ta'ala bertanya lagi kepada mereka, tidakkah kamu mahu aku nak berikan sesuatu yang lebih afdal daripada itu, yang lebih baik? Maksudnya ahli syurga ni, mereka tak sangka ada lagi yang Allah nak bagi lebih baik daripada nikmat syurga. Okay, sinilah bukti dia. Allah kata, tidakkah kamu mahu aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Ahli syurga menjawab apa? Ahli syurga bertanya, ya Rabbi, wa ayyu syai'in afdalu min dhalika? Mereka menjawab, apa lagi yang lebih baik daripada itu yang kau nak berikan? Maka Allah pun memberikan jawapannya.
Allah nak bagi benda lebih baik pada nikmat syurga itu adalah uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Allah kata, aku turunkan kepada kamu kesemua redhaku. Dengan itu, aku tidak akan murka lagi kepada kamu selepas itu buat selama-lamanya. Di sinilah yang kita bincangkan pada ayat surah Taubah tadi itu. Waridwanum minallahi akbar. Hadis ini juga telah mengukuhkan fakta bahawasanya redha Allah itu lebih besar nilainya, lebih baik daripada nikmat syurga itu. Jelas tuan-tuan, bukti hadis riwayat Bukhari Muslim. Okey, kita patah semula kepada muka surat yang ke-46. Kita balik kepada muka surat nombor 46. Tadi kita bincang waridwanu minallahi akbar. Okey, para ulama tafsir ketika dia bincang ayat ni kan, mereka mengatakan bahawa nikmat syurga ni dia ada dua. Nikmat syurga secara hissi, maksudnya yang kita dapat rasa, pegang, lihat, sentuh tu kan, macam makanan ke, bangunan ke, apa semua tu, itu nikmat yang zahir yang kita dapat. Tapi redha Allah ni dia dikaitkan nikmat berbentuk al-ma'nawi, berbentuk nikmat dalaman. Nikmat dalaman. Allah redha. Sebab tu nikmat ni kita jangan nampak nikmat ni hanya pada material yang zahir saja. Kan seperti kita rasa nikmat makan, sedapnya dapat makan, sedapnya dapat minum. Tetapi kita terlupa nikmat yang dalaman tu. Seperti mana Allah memberikan keredaan tu. Lega, selega-lega hatinya tak digambarkan. Sebab tu orang kata bahagia bukan pada harta benda kan. Bahagia bukan pada barang, bukan pada sesuatu. Tapi bahagia itu kedudukannya adalah di hati kita. Kan, bahagia. Hati kita ni kalau bahagia, kan, kita tak perlu benda-benda pun tak apa. Sebab kita rasa bahagia sangat. Jadi, nikmat yang berbentuk hati ni, nikmat dalaman, seperti mana dapat redha Allah. Kan hadis tu kata, Allah kata selepas ni tak ada dah kemurkaan Allah. So kita rasa macam mana? Kita rasa, ya Allah. Kan, itu dipanggil nikmat qalbi, dia panggil an-na'imul al-ma'nawi, nikmat manawi. Baik, itu yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 72. Lepas tu Allah menerangkan penutup kepada apa janji Allah tu kan. Janji apa? Dapat syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Okey. Lepas tu dapat masakin, tempat tinggal yang baik. Lepas tu dapat redha Allah. Allah buat kesimpulan dia, zalika, yang demikian itu, yang demikian. Zalika tu nak merujuk kepada mana? Merujuk kepada tadilah kita sebut tadi tu lah. Nikmat syurga mengalirnya di bawahnya sungai-sungai, dapat nikmat tempat tinggal, dapat nikmat redha Allah tadi tu. Ia adalah ialah al-fawzu al-azim, kejayaan yang besar. Bukan berjaya sekadar lulus saja. Bukan berjaya masuk syurga saja, tapi dapat nikmat redha Allah. Merujukkan kepada apa? Merujukkan kepada nikmat kejayaan yang sangat besar. Sebenar hakikat kejayaan apabila kita masuk syurga. Semua orang masuk syurga dia akan pasti dapat redha Allah. Cuma berbeza mungkin pada nikmat lah. Mungkin pada nikmat.
Tapi semua ahli syurga dia mendapat redha Allah. Perbezaannya kata para ulama adalah pada bentuk nikmat dia. Okay. Apabila kita dapat redha Allah masuk syurga, itulah kejayaan yang besar. Okay, kita jumpa perkataan masakin. Tapi Allah tak menyebutkan secara spesifik tempat tinggal tu macam mana lagi. Nanti kita akan bincang pada bab yang berikutnya. Okey, ayat yang kedua yang kita boleh menemui perkataan masakin adalah pada surah Shaf ayat nombor 12. Apakah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyebutkan yaghfir lakum dhunubakum. Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum, dan memasukkan kamu jannatin, ke dalam syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Wa masakin tayyibah, dan Allah akan menempatkan kamu di tempat tinggal yang baik, fi jannatin adn, di dalam syurga Aden. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kebenangan yang besar. Itulah kebenangan, kejayaan yang besar. Apa kejayaan dia tu? Diampunkan dosa oleh Allah, dimasukkan ke dalam syurga, di bawahnya mengalir sungai-sungai, dapat tempat tinggal yang baik. Dipanggil kemenangan yang besar. Okay, itu secara umum. Jadi apabila kita masuk syurga kan, tempat tinggal. Sebab itu, semasa kita hidup dekat dunia ni, kalau kita yang memang Allah beri rezeki je setakat itu, maka kita janganlah runsing. Kita janganlah menjadi orang yang nak berkejar-kejar dari sudut tempat penginapan. Kalau kita memang ada Allah bagi rezeki lebih, tak apalah untuk fikir tu. Kan? Tapi kalau kita dengan apa yang ada Allah beri, cukuplah. Kan? Kita tak perlu nak sakit hati tengok orang rumahnya, Masya Allah, besarnya, tempat tinggalnya, indahnya. Tak perlu. Bagi kita, mana yang Allah beri, itu yang kita terima. Tetapi dalam hati kita ada cita-cita kita nak masuk dalam syurga. Sebab apabila kita masuk dalam syurga, Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita tempat tinggal yang baik. Ini adalah janji Allah. Ya, seperti mana dua ayat yang kita bacakan. Ayat yang berikutnya, tempat tinggal yang Allah ada sebut, contoh salah satu daripadanya adalah rumah. Adalah rumah seperti mana yang ada dalam surah At-Tahrim ayat nombor 11. Ini adalah kisah Asiyah yang dikaitkan kepada isteri Firaun. Jadi kita tengok di sini Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ, dan Allah telah mengemukakan, mendatangkan satu perumpamaan kepada orang yang beriman perihal imra'ata, isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun di sini, kalau kita rujuk tafsiran ayat ini dalam Sahih Al-Bukhari, yang merujuk kepada namanya adalah Asiyah. Asiyah. Cuma wallahu a'lam Fir'aun yang zaman mana. Tapi yang kita sedia maklum, Fir'aun yang berada pada zaman Nabi Musa. Tetapi Fir'aun ni dia umum. Dia umum. Tapi yang masyhur yang kita tahu
Firaun di zaman Nabi Musa. So isteri Firaun itu, apa yang dia kata? Idh qalat, ketika dia berkata kepada Allah, Rabbi banili, wahai Rabbku. Dia kata Rabbi, wahai Rabbku, ibnili, binalah untukku sebuah rumah di sisimu. Terjemahan kita ni dia, ialah, kita bukan nak kata kelemahan, tapi kalau kita boleh tambah baik kan, dia sebaik-baiknya kita terjemah dekat sini, di sisimu letak dulu sebelum sebuah rumah. Dia sepatutnya kan, kalau kita baca terjemahan ikut teks Al-Quran dia, maksudnya Rabbi, wahai Rabbku, ibni, binalah li untukku, indaka di sisimu, baita sebuah rumah, fil jannah di dalam syurga. Itu terjemahan yang lebih, dia ada satu rahsia, dia ada kalau kita tengok kehalusan susunan kalimah tu, dia memberikan kita satu maklumat tambahan. Kenapa isteri Firaun ni dia minta Allah bina dia sebuah rumah, tapi rumah tu sebelum dia sebut rumah, dia kalau ikut, saya ambil teks yang dalam Quran, sebenarnya isteri Firaun tu dia sebut perkataan ni dulu, di sisimu, baru dia sebut sebuah rumah. Itu teks dia yang betul. Dia sepatutnya indaka, di sisimu, baita sebuah rumah. Ini ikut ayat Quran tu. Tapi kalau ikut terjemahan macam buat dulu sebuah rumah di sisimu. Kan, sama je kita faham maksud dia. Cuma kalau kita lihat pada kehalusan penggunaan ayat ini, kenapa isteri Firaun ni dia sebut di sisimu sebuah rumah. Rumah dia sebut dulu di sisimu. Menunjukkan, kita telah kupas pun ayat ini sewaktu kita belajar dulu doa-doa yang terbaik di dalam Al-Quran. Boleh. Yang mana kenapa isteri Firaun dia sebut di sisimu, lepas tu baru sebut rumah, menunjukkan kepada kita bahawa sebelum kita pilih rumah untuk didiami, kita kena tengok dulu penghuni yang duduk dekat dengan rumah kita tu. Ataupun kita pernah dengar, pilih dulu jiran sebelum rumah. Maksudnya kita kalau nak beli rumah, faktor utamanya bukan rumah tu dulu, tetapi siapa jiran yang duduk di sekeliling rumah yang kita nak duduk. Jiran-jiran tu penting. Baru rumah tu. Tapi ada tak mana-mana orang jual, orang yang buat property kan, ada tak dia buat senarai, dia kemukakan jiran-jiran dia siapa? Tak ada kan. Mesti dia senaraikan, okey, kalau beli rumah ni lokasinya berada di mana? Okey, berdekatan dengan mall, berdekatan dengan tempat LRT, berdekatan dengan sekolah, berdekatan dengan sekian-sekian. Tak jumpa lagi orang tawarkan rumah di sini istimewa kerana jiran-jirannya sekian. So selepas ni, kalau tuan-tuan nak membeli rumah, tuan-tuan tanya dekat orang yang menjual, ejen, ataupun kepada tuan rumah tu tanya,
Kalau rumah yang memang dah ada orang lah, kalau rumah baru kita tak tahulah siapa, tapi maybe kita boleh tanya pada pemaju tu. Saya nak tahu sebelah sana tu siapa? Muslim ke? Bukan Muslim ke? Contoh. Kita mengambil ibrah ayat ni sebenarnya. Kata para ulama, kenapa? Kenapa isteri Firaun dia kata, binalah untukku di sisimu sebuah rumah dalam syurga. Kenapa disebut di sisimu? Nak menunjukkan Asia, okay, dia pilih Allah dulu, baru dia pilih rumah tu. Maksudnya, ibrahnya seperti itu. Kan? Sebab jiran ni sangat penting. Sebab nanti waktu kita belajar nikmat dalam syurga, pada nikmat pendengaran dan sebagainya. Kalau rumah kita besar, hebat macam mana pun, tapi kalau perangai jiran-jiran tu menyakitkan, tak bahagia juga kita. Tapi kalau rumah kita biasa-biasa je, tapi kalau jiran-jirannya Masya Allah, manis, mulutnya baik, hati, tanya khabar, tak busy body lah. Contoh kan, seorang yang sangat jaga rumah kita, kan, jaga kebersihan, kan, kita rasa apa? Kita rasa macam duduk kat syurga kita kat tempat tu. Di sini pelajaran yang boleh kita belajar. Okey. Jadi kalau ada mana-mana nak cari rumah, kalau ada ejen bagi tahu tu, alhamdulillah. Itu bagus. Kita sendiri pun kena bertanya. Sebelum saya nak tanya harga, saya nak tengok dulu persekitaran dia. Supaya kita dapat kebahagiaan. Sebab itu kalau kita belajar ciri-ciri bahagia ni, dia bukan pada rumah selesa saja. Kan Nabi sebut dalam hadis tu kan, isteri yang baik, rumah yang selesa, kenderaan yang selesa, dan juga jiran yang baik. Okey, kemudian dia berdoa lah pada Allah supaya selamatkan dia daripada. Okey, dalam grup kita ni alhamdulillah ya, ada siapa ni, Tuan Reza ya. Okey, dia kata dia property agent. Dia akan beritahu jiran dia macam mana. Pernah klien saya tanya perkuburan di mana. Sangat bagus. Jazakallahu khair Cik Reza atas maklumat yang diberikan. Sangat bagus. Kita agent Muslim, kita kena, mungkin pembeli tu dia tak expect pun kita terang macam tu kan. Maknanya kita ni memang kita bagi satu nilai tambah lah kepada pembeli kan. Kadang-kadang kita tak suka foreigner ke, kita tak suka yang kadang-kadang mungkin dia lah yang bukan Muslim, kadang-kadang dia bela anjing ke, dia apa ke, maka kita tanya pasal jiran. Baik tuan-tuan, dalam ayat ni kita jumpa tentang baitan. Okey, kita jumpa tentang rumah. Cuma kita janganlah gambarkan rumah yang Allah nak bina dalam syurga tu, dia nilai dia sama macam rumah dekat dunia tu, tak. Walaupun Allah sebut rumah, bukanlah rumah yang pernah ada dekat muka bumi ni. Walaupun namanya rumah. Kerana dalam syurga sudah pasti tak sama dengan apa yang ada di dunia. Ataupun ada siapa-siapa boleh kongsikan mana-mana yang tuan-tuan dan puan-puan pernah mengikuti perbincangan ayat ni, mungkin tuan-tuan tahu hikmah yang lain. Kenapa dia minta rumah? Ada tak? Selain daripada isteri Firaun ni, dia memang berada dalam istana. Jadi kenapa dia minta rumah? Ada tak hikmah lain yang tuan-tuan jumpa? Kupasan daripada para ulama. Kalau boleh kongsikan di ruangan chat, sangat dialu-alukan ya. Okey. Kita pergi kepada tajuk yang berikutnya adalah bangunan yang tinggi. Masya Allah. Kalau kita berjalan kan, melihat bangunan tinggi, siapa yang pernah pergi naik bangunan yang paling tinggi sekali, seronok tak tengok pemandangan di bawah dia? Seronok kan?
Okey, kejap pemandangan yang paling cantik kan, buat tinggi. Okey, sekarang kita tengok. Dalam syurga ada tak bangunan-bangunan yang tinggi? Jawapannya ada. Bangunan-bangunan yang tinggi ni di dalam Quran Allah sebut ada pada 4 tempat. Dia menggunakan perkataan al-ghurfatu. Al-ghurfah. Banyak ghurfah, dia guna ghurafun. Al-ghurfah. Banyak ghurfah adalah ghurafun. Okey, sebelum tu saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, suara saya tuan-tuan boleh dengar dengan jelas atau bagaimana? Dengar jelas Ustaz. Ada dengar kedengaran hujan tak? Tak ada. Tak ada okey. Sebab sekarang hujan sedang turun rahmat Allah sedang turun. Moga-moga hujan yang turun ini hujan yang sayyiban nafi'an, hujan yang membawa manfaat. Baik, kita pergi kepada kepada bangunan-bangunan yang tinggi. Masya-Allah. Mungkin kita tak sempat, mungkin kita tak mampu nak naik menara-menara yang tinggi kan. Tempat-tempat yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi kan, kadang-kadang nak masuk mahal dan sebagainya kan. Tak apa. Kita masuk syurga nanti, kita akan pergi bangunan yang nak tahu berapa jumlah tingkat dia. Masuk syurga dulu. Nanti kita akan tahu berapa tingkat dia. Jawapannya Allah tak sebut pun mana-mana ayat dan juga dalam hadis Nabi. Cuma dia bangunan yang tinggi. Okay, kita tengok dalam surah pertama, dalam suratul Furqan. Ayat nombor 75. Okay. Ulaika. Mereka itulah. Okay. Ayat ni alhamdulillah, siapa yang mengikuti kelas Fadail A'mal pagi tadi, kita dah bincangkan ayat 75 surah Furqan ni. Okey. Mereka itulah, siapa mereka itu? Tuan-tuan dan puan-puan, kena rujuk ayat nombor 63 Rujuk ayat 63 sampai ayat nombor 74. Tuan-tuan akan mengetahui mereka itu siapa, apa yang mereka dah buat semasa dekat dunia. So kena rujuk bermula ayat 63 sampai 74. Allah kata apa? Yujzaunal ghurfata. Semuanya akan diberi balasan dengan mendapat tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi tu maksudnya dia berada dalam penginapan, tempat tinggal yang tinggi tingkat dia. Nanti kita baca ayat berikutnya, kita akan tahu tempat tinggi itu seperti apa. Okay, tempat yang tinggi. Dia bukan ground floor. Dia naik atas tu. Tempat yang tinggi. Kenapa? Bima. Sebab apa? Bima. Disebabkan sabaru. Disebabkan kesabaran mereka. Okay. Wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Dan mereka ni pula dalam syurga tu akan menerima kata-kata hormat dan juga ucapan selamat. Okay. Tajuk tentang penghormatan dan ucapan selamat nanti kita akan belajar pada bab khususnya adalah bab 29. Nanti kita akan belajar bab nombor 29. Kita akan belajar tajuk penghormatan ucapan kepada penghuni syurga. Kita akan mendapat ucapan hormat dan ucapan salam daripada Allah, daripada malaikat, daripada sesama ahli syurga. Itu kita akan belajar bab khusus nanti ada pada bab nombor 29. Okay. Kita lanjutkan dengan ayat yang kedua, iaitu dalam surah Az-Zumar.
Ayat nombor 20. Ayat Zumar ni Allah menyebutkan bangunan tu seperti apa. Allah kata lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyatun. Okey. Tetapi sebaliknya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Okey. Kenapa ada perkataan tetapi dia kat sini? Sekejap ya, tuan-tuan. Saya nak mencari Quran terjemah saya. Sekejap Okey. Okey. Tuan-tuan tolong catat ya, tolong catat untuk faham ayat ni kenapa Allah sebut tetapi sebaliknya tu. Dekat suratul Zumar ayat nombor 20 tu. Okey. Ayat nombor 20 ni sebenarnya Allah menyebutkan lawan kepada satu kumpulan lain. Okey, kita tengok ayat dia supaya lebih faham. Okey, maksudnya macam ni. Kalau kita baca ayat nombor 19, ni surah Zumar ni ayat 20 kan? Surah Zumar, supaya kita nak faham kenapa diterjemahkan tetapi sebaliknya lakin. Ayat 19, kalau kita baca ayat nombor 19 surah Az-Zumar kalau kita nak tengok ayat nombor 20 dengan 19 tu dia pada halaman 460. Okey, ayat 19 surah Az-Zumar Allah menyebut orang yang diberikan nikmat azab neraka. Allah sebut tentang orang yang diberi nikmat orang yang diberikan balasan azab. Okey, Allah cerita orang yang diberikan bukan. Ya. Dia kaitan dengan azab. Maka ayat 20 ni Allah cerita orang yang dapat, kalau ayat 19 Allah cerita orang dapat azab ni dia tak sama orang dapat nikmat syurga. Nikmat syurga tu diterangkan pada ayat selepasnya iaitu ayat nombor 20 ni. Okey, jadi kita tengok apa yang Allah kata. Sebaliknya orang yang bertakwa kepada Rabb mereka dibina untuk mereka dalam syurga ghurafun, mahligai yang tinggi bertingkat-tingkat. Min fawqiha ghurafun mabniyatun. Mabniyah dibina. Mabniyatun yang dibina. Okey, dia punya bangunan tu min fawqiha, dia macam bertingkat-tingkat. Dia tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, dia bertingkat-tingkat. Itu maksud daripada ayat ni. Masya Allah. Okey, mahligai. Dia panggil maknanya bangunan-bangunan lah. Dibina bentuk bertingkat. Lepas tu dekat bawah bangunan tu tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dekat tempat tinggal bangunan tu, bawah tu akan mengalirnya beberapa sungai. Nanti kita akan belajar tajuk khas berkenaan dengan sungai. Tajuk sungai ni kita akan jumpa nanti bab yang ke-19 ya, insya-Allah. Nanti tajuk sungai kita akan belajar pada bab nombor 19. Lepas tu Allah Ta'ala sebut di belakangnya wa'adallah. Itulah janji Allah, itulah janji Allah. La yukhlifullahu al-mi'ad. Allah sekali-kali tidak akan memungkiri janji dia. Okey, jelas. Ada bangunan-bangunan yang tinggi bertingkat-tingkat. Okey. Ayat yang ketiga, tapi saya tak bacalah secara kita tak bincanglah secara lanjut, cukup dengan 2 ayat tadi. Cuma kalau kita nak tengok ayat lain yang Allah ada menyebut tentang tempat-tempat tinggal yang, kejap ya. Saya mana pula saya punya nota tadi. Kejap ya.
Kita tengok dekat sini. Okey, ni ayat nombor 3 ya. Tempat ketiga disebut tentang perkataan ghurafan. Duduk dalam surah Al-Ankabut ayat nombor 58. Tapi ayat terakhir ya, tempat terakhir sebut ghurafan ni kita tengok dekat sini. Surah Sabah ayat nombor 37. Surah Sabah ayat nombor 37, kita akan jumpa bangunan-bangunan yang bertingkat-tingkat tadi tu, dan memang Allah jadikan sifat dia apa? Dekat sini. فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Ini sifat bangunan-bangunan tinggi tu, tuan jangan bimbang. Nanti runtuh tak bangunan tu? Bergoyang tak bangunan tu? Kekal berapa lama? Tak. Bangunan baligan tu Tuhan kata apa? Aminun. Kamu akan duduk dalam keadaan aman, sentosa. Okey, jelas untuk bangunan-bangunan tinggi. Jadi kita terus kepada bab 12, kita nak kupas tentang siapa yang boleh dapat berada pada tingkat yang paling tinggi. Siapa dekat bawah dia? Okey. Jadi kita bincang pada bab nombor 12. Okey. Bab 12 ni kita terus kepada muka surat nombor 57. Terus muka surat 57. Kita nak kaitkan dengan bab 11 tadi yang kita sebut ghurafun tadi kan. Jadi kita tengok dekat sini. 57. Okey, jumpa tak dekat sini muka surat 57? Tengok tak perkataan, nampak tak perkataan ghuraf? Nampak tak perkataan ghuraf? Sama tak seperti mana ayat-ayat yang kita sebut sebentar tadi? So, hadis ini menjelaskan kepada kita rupa-rupanya, dia menerangkan lagi. Penghuni yang duduk tingkat tinggi tu dia nampak apa, penghuni yang duduk tingkat bawah dia nampak apa. Okay. Mari kita baca hadis ni. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Okey. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Kita pergi terjemahan hadis terusnya, tapi kita nampaklah perkataan ghuraf kat sini. Okey. Ahli syurga dapat melihat ahli syurga yang tinggal pada tempat tertinggi sedangkan mereka berada di dalam bilik-bilik mereka. Maksud dia macam ni. Orang yang duduk tingkat 90. Okey, contoh. Dia boleh nampak orang yang berada pada tingkat 100. Dia boleh nampak. Dia nampak, oh, siapa dia yang duduk tingkat 100 tu? Ahli syurga tu dia boleh nampak. Okey, faham ya? Maksudnya dekat sini, kenapa kita gunakan dalil hadis ni pada tajuk tingkatan syurga? Hadis ni menunjukkan siapa yang berada pada tingkatan tempat tinggal dia tinggi ada beza dengan orang duduk tempat tinggal di bawah. Maknanya menunjukkan ada perbezaan darjat. Faham kan? Okey, lepas tu Nabi menerangkan mereka dapat tengok ahli syurga dekat bawah, boleh nampak orang di atasnya. Nabi kata seperti mana melihat bintang-bintang berbengelapan di ufuk timur dan barat. Kenapa Nabi buat contoh bintang? Bintang, dia duduk ke atas ke duduk ke bawah? Tentu kita tahu bintang tu kita nampak dia di atas. Kita mendongakkan kepala. Macam itulah ahli syurga yang duduk pada tingkatan bawah. Dia boleh nampak orang duduk tingkatan atas tu.
Tuan-tuan. Seperti mana kita nampak bintang dekat atas, kita dekat bawah. Nabi kata, kenapa perbezaan dekat situ? Nabi kata dekat sini jawapannya. Litafaduli ma bainahu. Jawapannya di sini. Nabi kata apa? Disebabkan perbezaan tingkatan di antara mereka. Ini di antara dalil yang nak menunjukkan tak sama tempat tinggal di dalam syurga tu. Dia punya bangunan-bangunan tinggi. Jelas seperti mana disebut tadi. Lepas tu para sahabat bertanya. Para sahabat tanya apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah tempat itu adalah para nabi yang takkan dicapai oleh orang lain? Maksud dia para sahabat ni bertanya, orang yang duduk tempat yang tinggi tu, kan, di bangunan yang tinggi, tempat tinggi tu, mereka ni siapa? Adakah dia memang untuk para nabi saja? Apa jawapan Nabi SAW? Nabi kata bala. Nabi kata ya. Tapi bukan nabi sajalah. Nabi kata ya, itu memang tempat para nabi. Lepas tu Nabi sambung lagi. Nabi kata wallazi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Nabi kata ya, demi Allah yang menguasai diriku, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Take note yang kat sini. Dekat sini. Maksud dia bukan tempat, contohnya kalau duduk di bangunan bertingkat-tingkat kan, duduk kat atas sekali tu. Kalau kita kata, kalau duduk kat kondo ni orang panggil apa? Penthouse ya, orang katalah contoh kan. Sebab saya bukan orang yang apa biasa duduk di bangunan tinggi-tinggi ni. Okey. Jadi kalau macam kita kan pergi hotel kan, kalau tempat guest mesti dekat bawah kan. Atas tu mesti yang lebih untuk VIP sebagainya. Jadi para sahabat tanyalah, tempat tertinggi tu yang orang boleh nampak daripada bawah nampak tu, mereka tu hanya untuk Nabi ke? Nabi kata ya. Tapi dalam masa yang sama Nabi kata tempat itu juga sebenarnya untuk orang yang beriman kepada Allah dan dia membenarkan para rasul. Maksud dia tempat tu juga layak diduduki, didiami oleh umat-umat bagi para nabi itu. Maknanya kita semua pun berpeluang boleh berada pada tempat yang tertinggi di dalam syurga. Okey, kita jelas. Faham kan? Nak menunjukkan bangunan ni. Dalam masa yang sama, orang yang dekat atas tu dia boleh tengok orang tu kat bawah juga. Dalil dia yang ni. Inilah sekali hadis yang kita nak baca. Ya, kita baca dekat hadis ni. Hadis ni kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya okey, saya bukan. Yang ni hadis dia sama macam pertama tadi. Cuma dia ada penjelasan yang lebih jelas lagi. Sesungguhnya para penghuni tingkatan-tingkatan tertinggi akan dilihat oleh orang-orang yang berada di bawah mereka. Dekat sini. Seperti mana kita terangkan tadi, itulah. Maksudnya orang-orang yang berada pada tingkatan-tingkatan tertinggi, orang yang duduk bawah tingkat bawah tu, dia boleh nampak orang yang duduk pada tingkat atas. Sebagaimana kamu semua melihat bintang yang muncul di ufuk langit, dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka dan keduanya mendapat nikmat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rupa-rupanya ada manusia yang bukan nabi
yang boleh berada pada tingkatan tertinggi tadi itu, iaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, saya harap berdasarkan dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahawasanya ada menjelaskan kepada kita tentang yang kita kata bangunan yang bertingkat-tingkat tadi itu. Maknanya siapa yang berada pada tingkat yang tertinggi, tentu darjatnya itu lebih tinggi daripada orang yang berada pada tingkat yang di bawah. Okey. Ini seperti mana hadis yang telah pun kita bacakan. InsyaAllah nanti minggu depan kita sambung lagi untuk bab yang ke-12 ya. Kita tak dapat nak buat dengan lama, dengan 1 jam lebih kerana hari ni hujan, jadi saya kena bergerak awal nak pergi ambil anak saya. Ya, hujan kan, jadi nak kena payung dan sebagainya, nak perjalanan lagi, jadi saya mohon berhenti setakat ini. InsyaAllah minggu depan kita sambung nanti ya, bab nombor 12 ya, insyaAllah. So kita tuliskan tarikh bab 12 ni, nanti kita sambung pada minggu hadapan. Kalau ada mana-mana soalan, nanti boleh ditanya pada kuliah akan datang ya. Tadi saya tak buka soalan, kerana nanti akan mengambil waktu yang lama, saya minta maaf banyak-banyak. Tapi moga-moga pada pagi ni kita dapat beberapa maklumat tambahan. Okey. Kita jumpa lagi insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.